السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا أما بعد. رب يسر ولا تعسر فإن التيسير عليك يسير. رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi Jumaat yang pertama Ramadan, kita bersama-sama mengaji hadis yang pada Ahad lepas saya diminta bersama dengan adik pakcik kita di Pulau Jawa, Cabut Jawa, pokoknya lebih kurang macam kita sini lah. Mungkin orang kata letih sok ke. Saya mulai jumpa, saya mulai. Jangan bersangka tak baik kawan. Jadi sebenarnya Cabut Jawa tu saya tak tahu lagi. Dia dengar apa kata macam ramai lah. Jadi bila tengok dia berkata Ustaz, hari ni kurang sikit. Saya tak ada nak beza, kurang banyak, kurang sikit tak ada nak beza. Pasal apa? Pasal tak pernah hati. Daripada mula bulan 2 tu khusus haji sampai Ramadan boleh pergi. Jadi bila pergi sana daripada ngaji dalam dewan, tengok dewan tak cukup, pindah ke masjid. Sekarang ni bila pindah ke masjid tu orang kata saja jadi rahmat Allah kepada penduduk sana. Orang wakaf owning daripada dinding masjid tu sampai ke pegang orang wakaf ni untuk mengaji. Pasal kesian nak uzur nak masuk masjid tadi. Dia dapat pindah semua orang nanti. Saya pergi tengok orang ni dah siap dah, kipas baru nak pasang, satu dah ada 2-3 kipas lagi nak pasang. Lepas tu kursi akan disusui. Lepas tu dia pun nak mengaji di luar masjid open air. Jadi bila dia kata benda tu subhanallah, kalau ikut di sana rekod di Cabut Jawa, orang kata Cabut Jawa tu tak orang Ustaz tolong ramai kerja kami sebulan sekali, kami kosong. Bayang tengok tuan-tuan, sebulan hanya 1 kuliah masjid. Kesian orang nak pergi tu macam mungkin penuh ke padat ke tak tahu. Tapi bila ada gelar paksi, dia pun punya seronok kan. Papan iklan paksi tu duduk di masjid. Kuliah minggu ni. Sebelahnya kita nak jadual untuk imam tarawih untuk morai penuh. Maknanya orang kata hasil daripada lempah orang kata perkongsian ilmu tu, semangat mengaji, semangat bersedekah apa semua. Berapa orang nak buat kat morai. Ya. Ada kawan saya seorang lagi pergi tengok. Tak ada. Tak ada nak buat. Baru 2 hari Ramadan tak ada tarikh nak buat. Bila tak ada tarikh nak buat, dia pergi jumpa kawan lain. Dia abang kata, aku nak tumpang kat penulis sekali kampau juga. Subhanallah. Orang kata dia punya, orang kata sulami Ramadan tu bila menari kan, ya Allah ya Rabbi seronoknya kan. Tak ada, kita jumpa pergi masjid dan orang tu ni keluar kahwin. Yang menurut jenah tak apa. Keluar kahwin tu ada kat masjid tu pun dia tak bagi ni. Tapi dalam untuk hak yang orang ni terbuka, lagi ramai orang mai buka, lagi untung pada orang yang buat. Orang makan pun untung, orang yang buat kenduri pun untung. Hak kita macam kita ada mengaji. Jadi hari ini insya-Allah sama-samalah kita memperingatkan diri kita, ya Allah,
Ramadan makin hari makin pendek. Macam kita kecil-kecil dulu duduk kira berapa hari lagi nak raya. Pasal apa? Duduk puasa tu rasa letih ingat dah duduk kira bila hari. Bila hari kita nak raya sampai minggu terakhir tu juga seronok tu duduk bunyi lagu raya menang betul macam tapi bagi orang yang rindukan Ramadan, dia kata Ramadan bukan makin panjang tapi makin susut. Saya teringat nak bawa satu amalan muhasabah Ramadan. Kalau siapa ada buku solusi, ada satu bagian solusi 2 3 4 dia dah lebih besar untuk datik. Aku main subuh, aku ngaji Quran satu juzuk, aku buat sembahyang sunat ni. Jadi aku tak banyak nak bawa nak main. Jadi kalau tu kita seorang kita tahu. Tutup Ramadan tu akan tengok, ya Allah, haknya aku dapat Ramadan. Masa tu bergazap, aku nak sambung kat doa Ramadan baru jadi. Jadi itu pasal Ramadan. Jadi insya-Allah lah bagi kita yang sudah berada dalam Ramadan, maka paling utama yang kita nak bincang di sini apa dia? Ramadan adalah masa yang merupakan makhluk Allah. Dia boleh datang dan dia boleh pergi. Cuma kita duduk dalam tempoh yang macam ni, yang berkait dengan masa ni, pakat pandai-pandai dah ambil. Saya nampak kaum ibu lah orang paling sibuk, kaum bapa ni sibuk cara lain. Sibuk cara cari makan. Kaum ibu ni daripada makin tidur sampai tidur balik macam-macam, tak henti-henti, tak sudah kerja tak habis. Makin awal pada orang. Kadang tidur lewat pada orang. Tu. Kepada kaum ibu nasihat saya. Apa saja yang mari dugaan, cubaan dalam Ramadan ni, ingat pesan Nabi Randi. Sabar. Maksud saya apa? Kalau nak ikut tidur tak cukup, letih, lapar, penat, hak tu benda tak boleh buat pada kita. Betul tak kan? Tak boleh buat kan? Tapi jika kita reba, aku berkhidmat untuk suamiku, untuk anakku, untuk keluarga aku, untuk agama aku, untuk Allah, ada tunggu aku buat ni bukan sekali. Aku buat betul-betul sampailah aku habis akhir hayat aku selagi aku mampu. InsyaAllah hak tu duk tunggu tu tak nak apa. Ya. Kalau kita mengaji, nak ngaji hadis tak ngaji kosong. Tak bagi semangat lagi. Ya. Dalam banyak ibadat yang Allah Ta'ala fardukan ke atas hamba dia, kalau tuan-tuan tengok, mengucap 2 kalimah syahadah kan senang. Mengucap apa? Okey, baik, tak apa. Itu waktu hidup, nak mati tak boleh. Satu. Yang keduanya sembahyang. Dari segi pahala disebut oleh Nabi SAW, salatul jama'ati afdalu min salatil fardi bi 27 darajah. Ya, salatul jama'ati, sembahyang jemaah itu terlebih baik daripada sembahyang seorang-seorang dengan kelebihan 27 darajah. Ada matan yang menyatakan, ada lafaz yang menyatakan 25. Nah, apa bagi sembahyang yang kita dapat sehari 5 kali ni, ya, dengan jemaah tak jemaah ni, maksimum Allah Ta'ala bagi hak secara disebut adalah 27. Ada angka. Faham tak? Ada angka. Baik. Tetapi puasa Ramadan atau puasa sunat, tak pernah lagi saya jumpa ada angka yang menyatakan jumlah pahala kebajikan Allah Ta'ala nak bagi. Tak ada. Yang hujung tu haji mabrur, tak ada apa yang boleh lebih daripada tu belikan syurga. Untuk orang yang berpuasa, Allah Ta'ala sebut syurga tu lambat sikit. Nabi sebut syurga tu lambat sikit, tapi Allah Ta'ala kata apa? Kullu amal ibni Adam lahu wa amma sawm li wa ana ajzi. Maksudnya setiap amalan anak Adam semuanya untuk dia, ditulis untuk anak Adam, ditulis untuk anak Adam, tapi tak untuk puasa. As-siyamu li, kata Allah Ta'ala, Nabi sebut itu, as-siyamu li, puasa untuk aku, wa ana ajzi bih. Dia guna dalam bentuk fi'il mudhari' di situ. Okey, maksudnya benda yang sentiasa berlaku dan akan berlaku.
wa ana ajzi, dan aku sentiasa dan akulah akan balas dia. Bila Allah Ta'ala balas dari puasa orang yang benar-benar berpuasa, ikhlas lillahi ta'ala, tanpa rasa beban, tanpa rasa susah, tanpa apa mari pun, ya Allah, inilah ujian berlaku. Kalau kita tengok kepada pandangan orang bukan Islam, kan, hak betul-betul boleh terima puasa menyihatkan badan. Tapi orang biasa susah nak terima sebab lapar muhang jadi tak larat. Tapi orang Islam dalam Ramadan cumanya letih sikit, kita kerja boleh juga, tapi tak boleh maksimum. Takkan yang boleh, tapi boleh tahan turun 12 jam, 13 jam. Kalau orang duduk di negara yang dapat musim lagi lah, duduk di Mesir, Saudi, siangnya kalau musim panas, siangnya panjang, malamnya pendek. Allah Akbar, lagi lah. Dan kereta kok ada dengan kerja berat, subhanallah. Jadi nak habaq bagi di sini, bahasanya kita mengharapkan puasa yang kita buat. Sebab kenapa Allah Ta'ala kata aku yang akan balas dia, antara hang dengan aku. Malaikat pun tak tahu nak tulis sama. Sebab tak dia katakan cuma malaikat tulis dia ni puasa. Nak bagi bentuk dalam bentuk angka tak boleh. Jihad fisabilillah yang sampai boleh mati syahid, ada ganjaran dia, ya. Sebelum sampai ke mati syahid, segala perjuangan, segala ganjaran, segala sedekah yang kita bagi untuk jihad fisabilillah berapa? 1 campur dengan tu, 1 campur dengan 7 jadi apa? 1 pecah 7, 1 pecah 7, setiap 1 jadi 100, 700 untuk jihad fisabilillah, ya tak? Tapi untuk puasa tak ada. Bila untuk puasa itu tak ada, maka apa yang kita harapkan? Pertama, saya teringat dulu saat hidup kita sebut, kita sentiasa mengharapkan Allah Ta'ala terima ibadat puasa kita tu. Itu yang dulu. Pasal apa? Kita banyak buat benda yang kadang-kadang boleh mengurangkan pahala puasa, menyebabkan kita langgar. Ada puasa, ada kadang-kadang sampai melanggar perkara membatalkan puasa. InsyaAllah kalau ada ke depan-depan nanti, kalau kita ada solat guru ganti ya, tak kira ada dalam Ramadan kata Ramadan, saya nak baca kepada tuan-tuan dan puan, kita sambil tadi itu nak baca apa itu sunat-sunat puasa. Bila baca sunat-sunat puasa, saya nampak benda tu remeh-temeh. Bila baca kita, ya Allah, banyak lagi benda yang boleh kongsi dengan orang. Itu dia. Jadi nak contoh bagi, bila kita sebut puasa ni antara kita dengan Allah sembahyang pun sama juga. Cuma saya nak sebut dari sudut apa? Dari sudut angka pahala. Tak ada ditulis. Bila Allah Ta'ala nak bagi, Allah Ta'ala tak akan bagi benda yang lagi-lagi. Allah Ta'ala akan bagi benda special kepada hamba dia berpuasa dengan sungguh-sungguh. Sebab tu di antara kehebatan orang berpuasa, dia dapat apa? Dia dapat masuk syurga melalui pintu yang namanya Ar-Rayyan. Bukan Rayyan, Rayyan. Rayyan itu tengah tidur. Maka kita baca orang tu, ni Babul Rayyan. Sampai ada satu orang kata maktabah Arab, kita Arab tu dia tulis apa? Babul Rayyan dituras. Maknanya dia ambil nama syurga tu, dia buat dia punya apa? Company dia, syarikat dia, subhanallah. Okey, cerita begitulah pengetahuan mukadimah kita dengar Ramadan. InsyaAllah sama-sama kita doa, sama-sama kita bersungguh-sungguh untuk merebut Ramadan yang ada ini. Ramadan tapi mana ada, cuma dia makin kurang, pandai-pandai dan kita nak guna masa, terutama 10 hari terakhir, kan? 10 hari terakhir lah nak baca angkui, 10 hari terakhir lah nak jadi tirai, 10 hari terakhir lah nak baca di rumah. Masa tu Quran makin kurang, tahajud tak nak buat, zikir tertinggal banyak, ya? Kalau kata nak buat pada lu ni, kalau kata ada baju yang tak ada nak jahit, nak beli lagi, beli dah ni. Dengan blok ni. Okey? Dengan ni. Tak, maksud saya, kalau boleh 1/3 terakhir tu jangan berikan duit. Memang kebanyakan orang tapi kita tu jadi kira juga. Hak masjid atau apa penuh pun makin rendah. Maknanya sekarang ni, walaupun dia jadi macam mana tak? Dia jadi macam ni. Semakin hebat ujian Allah, semakin hebat kita dengan orang kata garis penamat,
makin ramai yang gagal ujian atau lemah. Nak kata kadang-kadang makin lemah pasal apa? Sebab saya kata tadi, masa yang kita aturkan pun tak kena. Mana ada orang buat kuih satu Ramadan? Tak ada, aku raya semua buat lah. Nampak? Kalau buat kuih satu Ramadan si Valentine rosak tak rosak kan? Tak rosak. Pakat betul yang kata. Buat kau tak apa, insyaAllah. Supaya apa tak kalut nanti. Okey, baik. InsyaAllah kita masuk kepada hari kita muka surat 56. Muka surat 56. Tadi itu kita cerita tentang Sayyidina Umar. Kalau biasa Umar tak habis cerita tu, cerita sikit kan. Hari ni kita masuk dalam kita. Okey. Di bawah tajuk nilainya. Saya nak baca tu. Hadis yang pertama ini memiliki martabat dan nilai yang tinggi dalam jurusan hukum Islam. Baca dah ni tajuk ulang balik. Kerana banyak di antara hukum itu didasarkan kepadanya. Ulama hadis sepakat mengatakan tentang ketinggian nilai hadis ini dan tentang sahihnya. Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain berpendapat bahawa hadis ini adalah sepertiga Islam kerana perbuatan seseorang ada dengan hatinya dan lidahnya atau dengan anggotanya. Manakala niat itu ialah salah satu daripada yang tersebut, maka yang 2/3 ada pada dua hadis ini, iaitu pertama, innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu nyata dan yang haram itu pun nyata. Keduanya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada keelakan Islam seorang ialah meninggalkan apa yang tidak berguna kepadanya. Hadis ni insya-Allah ada dalam kitab kita, tapi saya bagi sikit dia punya clue ya. Jadi kita min husni islamil mar'i, di antara daripada keelakan Islam seorang itu, ya, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak berguna kepadanya. Nak cerita bagi kita dalam puan sekalian, orang Islam yang cerdik, dia tak akan buat perkara yang haram kerana dia tahu benda itu dilarang oleh Allah. Yang keduanya, dia tidak akan buat perkara yang sia-sia kerana tak dapat apa? Yang ni yang masuk ni. Dan dia tak akan buat benda tak elok. Orang mukmin, cara fikir dia, selangkah ke mana dia bergerak, bagaimana aku nak cara taat kepada Allah. Keluar daripada mulut dia bercakap, bagaimana aku nak cari rahmat Allah. Terbuka telinga dia, jaga benar, bagaimana aku nak cari keampunan Allah. Itu sifat orang mukmin. Sebab itulah hadis yang dikatakan sini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Orang Islam yang baik, kalau kita tengok nak kenal dia macam mana, tengok apa perbuatan dia, tingkah laku dia. Kalaulah dia boleh jaga, dia boleh pegang, dia boleh imsak. Kan puasa tu imsak kan? Imsak, menahan diri daripada perkara-perkara yang haram, daripada perkara-perkara yang sia-sia, dan membuka dirinya untuk kebajikan dan amal ibadat. Maka itu tanda orang itu adalah orang-orang yang baik, Muslim yang saleh. Tapi kalau buka-buka mulut, pompak, sakitnya hati aku. Bercakap tanda apa faedah menyakit hati orang. Bercakap tanda apa faedah, tak ada untung, tak apa satu apa pun. Sebab tu ulama-ulama dulu, ya, ahli-ahli hukama, bercakap sikit tapi orang fikir dengar tu apa? Dia jadi apa? Satu kalimah yang boleh dipegang, orang ingat sedang mati. Sebab kata-katanya berharga, bernilai. Hak tu yang kita nak. Jangan sebab kita keluar bercakap mulut dia, aku akan ingat kata aku ni sampai bila-bila akan mati aku, pasal aku tak tahan aku sikit. Kadang-kadang selupa kita menyebabkan kita jadi dosa yang teramat banyak. Ya, banyak benda lah sekarang ni. Okey, baik, kita masuk tajuk kita. Perkara niat dan yang berkaitan dengannya. Nombor 1, segala amal adalah dengan niat. Tak mana punya mata dia, innamal a'malu binniyat. Dalam buku kita datangnya kalimah amal dengan bentuk jamak dalam bentuk plural, al-a'mal, innamal a'mal, maknanya banyak
Pasal apa Nabi sebut innamal a'malu binniyat, datang niat pun dengan bentuk jamak. Okey, nanti kita cuba tengok perincikan apa isi dia. Kalau tak ada kita tambah sikit kat sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal hadisnya yang tersebut mengatakan bahawa hanya segala amal adalah dengan niat. Yang dikatakan niat itu benar. Niat adalah sebab pertama untuk mewujudkan atau melahirkan amal. Maknanya nak jadi satu amalan itu bermula dengan ni niat. Tak ada niat tak jadi kerja. Diterimanya. Okey, maknanya sekarang ni kita baca agak ni. Diterimanya amal itu atau tidak adalah kerananya. Kerana apa kerana ni? Niat. Kerana niat ke kerana Allah ni? Kerana niat kerana Allah niat. Iaitu kerana fasad yang timbul dari kesedaran hati atau jiwa untuk melakukannya menurut kemahuan sendiri. Ulang balik. Bila kata yang dikatakan niat itu apa? Iaitu kerana fasad yang timbul dari kesedaran hati atau jiwa untuk melakukannya menurut kemahuan sendiri. Tadi kita nak ambil dua perkara. Yang pertamanya bila sebut niat, itu adalah perbuatan pertama untuk melakukan amalan. Hang buatlah amal apa-apa tapi kalau hang tak niat walau-walau, tak akan dapat jadi amalan yang diterima oleh Allah. Nak kata yang nak jadi amal tu. Sebab tu contoh sini. Sekarang ni tengah hari ni saya nak mandi. Mandi sunat Jumaat. Tapi kalau saya pegang, saya bawa saya juga kepala itu, apa sejuknya ayam ni. Tak niat, nampak tak? Kan, nak bagi biasa kan? Betul. Jadi ceritanya, mandi juga tapi mandi saja. Tak ada fasad, tak ada apa. Jadi mandi adat lah. Faham tak? Dia tak jadi ibadah. Dia tak jadi amalan yang boleh menjadikan dia ibadah. Nampak? Okey, senang faham macam tu. Berlintas sikit yang pegang cebok apa saja kemudian sunat Jumaat. Kan? Dia kena ayam sehat badan, segar badan, pilih pahala. Yang tu nak abang lah. Itu yang pertama. Yang keduanya pula, diterima amal itu atau tidak adalah kerananya Allah Ta'ala nak terima amalan kita, tak terima amalan kita pada siapa niat kita. Orang nak kata nama itu bagus, kita bagus. Kan? Kadang-kadang kita ni tak apa dah, hak bagus secara bagus lah. Dengan dermanya, dengan sedekahnya, dengan kebajikannya. Okey, baik. Ada yang ada hudang bilik ni. Faham tak? Sebab niat orang tak nampak, yang tahu hanyalah Allah. Buat kebajikan banyak, fitnah nampak dia adalah orang paling sibuk, ada kematian dia adalah orang paling sibuk, dia adalah orang paling penting. Banyak kawan ada pasal. Kan? Ya. Minta maaf saya sebut ni pengalaman dulu-dulu ni cerita dalam 10 tahun faham. Lama dah. Saya dijemput ceramah untuk beliau Pak B. Tak tahu apa pasal mana. Okey. Bila dia jemput ceramah untuk beliau Pak B ni, yang jemput tu kawan saya sekolah lah. Dia orang minta tempat beliau ni. Orang muda. Jadi bila P duduk dalam satu kawasan yang ada ayat terjun, ada kemah, ada tempat makan cantik tempat dia. Lepas tu peserta dah pula bujang-bujang nak darah tak pernah. Okey. Kita pun pergi ceramah bulan Maghrib tu, habis bulan Maghrib. Tengok Haskar masuk, saya pergi kat tempat makan, saya balik makan, Paisha tu. Ustaz, biasa Ustaz. Saya tanya apa pasal kan? Rupanya ada satu hamba Allah berambut buat program tunjuk ke orang kata dia lah yang paling menghidupkan masyarakat dengan aktiviti yang baik. Beliau buat program tu nak habaq kat orang tertentu nak bagi orang tengok, kata akulah orang yang banyak buat program. Apa ayat yang disebut kat saya? Biasa Ustaz, saya berpilihan ni. Ayatnya macam tu. Sebab tu saya tak sebut di mana apa tu. Biasa Ustaz, saya berpilihan ni. Itu saya kata undang ada balik minum. Cuba dalam keadaan biasa, hang bagi budak-budak, hang bagi mereka masuk masjid, hang bagi mereka menjaga masjid, kita bagi kuliah, kita bagi bimbingan cara ambil wudu, cara sembahyang. Kita bincang bagi orang muda ni. Tak ada masalah nak sembahyang, tak ada masalah nak baca dan sembahyang. Kita tak macam tu. Ni berpusing yang tu tak seronok. Buat duit dah habis, tapi nawai tu rosak. Bila nawai tu rosak dapat kita terpulanglah pada Allah. Yang tu yang kita tak mahu tu.
Jadi itu di antara yang kita boleh kita bincang sikit pada pagi ini. Jadi nak contoh lagi, jika niat kita betul kerana Allah, maka terpakailah amalan tu dari sudut tangga yang pertama. Tapi kalau niat kita tak betul, ada unsur riya, ada unsur takabur, tak pada dulu. Okey. Dan kata lain, ada sifat-sifat madhumah yang mencakup keikhlasan kita. Ikhlas kita tidak pula 100% kepada Allah, maka itu yang dikatakan syirik khafi. Syirik khafi yang ni yang kita bimbang sangat. Duk harap-harap ada amalan yang kau buat dulu-dulu, kerja teruk, duit habis, masa habis, tapi tak ada nilai di sisi Allah. Nak glamour. Glamour ni sangat. Sebab tu saya nak sebut lagi, dunia artis dah, bukan semua. Ada artis yang bila orang pergi jumpa dia, nampak sedih dia. Tanya apa saya sudah lama tak dapat liputan media. Bila tak dapat liputan media, maknanya makin tak laku lah. Itu maksudnya. Hak kerap nak drama tu, okey tu. Hak nak lama tenggelam, oh itu. Dia akan cari buat sesuatu macam mana nak bagi nama naik balik. Sama ada dia buat benda yang baik, kita buat benda yang tak elok. Itu sebab kebanyakan jenis tu. Susah hati dia kalau tak glamour. Okey, baik. Seterusnya, iaitu kerana qasad yang timbul dari kesedaran hati. Maksudnya, siapa qasadnya dia? Qasad ni qasdu syai', lintasan hati kita nak buat sesuatu. Yang dikatakan qasadnya adalah lintasan hati nak buat sesuatu. Okey, ni dah segi lagawinya macam tu. Ya, yang timbul dari kesedaran hati. Sebab tu kita nak sembahyang, kita akan sebut sahaja aku sembahyang. Nampak tak? Pasal apa kita sebut sahaja? Sebab kita buat memang sadar dan nak buat kerana Allah dengan reda hati. Walaupun kena diganggu ratat, Allah sahaja aku sembahyang juga. Kena hambat, kena sembahyang pun kena sahaja juga. Diajar untuk bersahaja kerana Allah, sebab dibuat dengan reda hati. Hati nak harap lagi dengan kesedaran hati dan jiwa untuk melakukan, ya, menurut kemampuan sendiri. Lalu kita nak buat apa pun, itulah kita buat dengan niat yang datang dari lubuk hati yang kecil ni, datang dari hati kecil kita ni. Sebab tu biasanya orang kalau ada niat yang baik, dia nak buat, dia buat. Dia walaupun orang tahu tak tahu, biasanya ujung tu akan nampak jadi elok juga pasal niat dia baik. Tapi kalau kita ada benda tak baik kat orang ni, kan, dia atas di mata masyarakat, kata untuk Allah tak baik, maka akan ada benda yang tak elok tertimbul sama ada datuk atau bila-bila benda besar. Contohnya, saya ni seorang suara yang sedap. Contoh, nak agak bagi kan, bila suara kita sedap, kita tak boleh bidik atau suara tiba-tiba hari tu teringin nak bang. Bila teringin nak bang, kita pun minta kata, boleh tak saya nak azan? Silalah dia kata, kita pun azan. Azan habis-habis tu, nawai tu kita tak tahu lagi, kan? Habis-habis tu pun, ya Allah, cik, tak tahu kita suara cik sedap. Kalau tidak lama ada komuniti itu bilai, dia berkembang. Maknanya sekarang ni, kalaulah kita nak khidmat, kan, bukan tak boleh, nak bang tak salah, tapi jaga hati kecil kita tu supaya apa? Jangan rosak tujuan matlamat kita nak jadikan dia tu sebagai ibadah. Macam tu. Jadi sekarang ni yang penting tu, qasad nak keluar pada hati tu, ikhlas datang daripada hati adalah kerana Allah Ta'ala, bukan dipaksa dah, bukan dipaksa. Okey, baik. Amal yang memerlukan kepada niat ialah segala amal atau perbuatan syarak. Ingat dia kata apa? Amal yang memerlukan kepada niat ialah segala perbuatan, segala amal atau perbuatan syarak yang hendak ditunaikan. Macam mana ni? Okey, ni lepas ni nak bayar zakat fitrah lah. Nak bayar zakat fitrah, niat saja aku bayar zakat fitrah. Okey, RM7 sekian menggantikan nilai beras bagi diriku kerana Allah Ta'ala. Hak tu hak yang syarak. Adapun
Dia pegang kuali. Niat serta syarat pedak ni. Pegang kuali, pegang sepedak, ambil kat sepedak. Nak lepas ke? Saya syarat aku goreng sepedak ni kerana Allah Ta'ala. Itu mungkin boleh tak? Goreng cucuk sepedak tu syarat tak? Syarat tak? Doa. Okey, benda tu benar adat. Benda tu benar adat. Tapi boleh dapat pahala. Ya Allah, aku jamu makan goreng cucuk sepedak ni kerana nak jamu orang buka puasa untuk Allah. Nak dapat pahala kerana Allah. Yang tu boleh diejek. Boleh ejek orang kata. Sebab asalnya benda adat, benda terus, benda yang kata boleh mendapatkan apa kata pada Allah dengan syarat. Kita ni asalnya tidak syarat. Yang penting sekarang ni perbincangan kita syarat. Baik. Kalau ikut syarat ni, hak yang ikut Islam tu, ada orang nak mengucap pakai niat. Saya dah mengucapkan Allah Ta'ala. Dah tahu ya. Baik. Adapun amal atau perbuatan yang bersifat meninggalkan segala yang haram atau bersifat menghilangkan segala kekotoran atau mengembalikan segala pinjaman atau menyampaikan segala pemberian atau hadiah, maka tidaklah dikehendaki kepada niat. Itu dia. Nampak tak? Faham tak? Yang tertentu itu kerana sah berlakunya segala amal yang tersebut itu dengan ketiadaan niat, kecuali kalau bermaksud hendak mendapatkan ganjaran. Panjang catatan ni. Okey, kita buat kesimpulan mudah. Kita baca balik, kita buat kesimpulan mudah. Nak cerita bagi dia kata, adapun amal atau perbuatan yang bersifat meninggalkan. Maksud meninggalkan apa? Meninggal perkara yang dilarang. Segala yang haram, betul kan? Benda yang dilarang itu adalah haram. Atau menghilangkan atau mencuci benda kotoran. Atau mengembalikan pinjam hak orang bagi balik. Contoh, pinjam kat kawan mari RM50. So, saya aku bayar RM50 kan kerana Allah Ta'ala. Tak apa, kita tengok dulu. Okey, ya. Atau menyampaikan segala pemberian atau hadiah bagi hadiah ke orang, maka tidaklah dikehendaki kepada niat yang tertentu kerana sah berlakunya segala amal tersebut dengan ketiadaan niat. Benda tu semua tinggalkan pandangan, memberi hadiah, cuci kotor, tak gaduh ni niat. Sah dah buat tu. Kita yang penting sah. Apa kaitan dengan sah? Contoh. Lah ni atas jadah kita jatuh di jejak. Kita pun ambil buang, kita ambil ayam lak sikit. Kerana nak cuci dah. Kan? Tengah-tengah semangat Allahu Akbar. Aku terlupa niat waktu kecil tadi. Sampai dah rakaat berapa? Rakaat keempat dah tahiyat dah depan. Aku terlupa niat waktu kecil tadi. Jangan mayang aku kena mayang lain. Betul ke tu? Tak betul. Sebab tu hak guna kita mengaji ni. Supaya syaitan tak boleh tipu kita dia main bawah. Benda tu nak main bukan susah. Cuk dia lintas main. Dia terdik dari kita ni. Dah main. Ya Allah. Macam mana kau nak buat ni? Kau tengah baca tahiyat. Mesti tahiyat. Kau macam mana? Nak main lain ke? Nak tawih. Nak main lain ke nak tawih? Kau tak tambah rakaat ni. Last tadi. Tapi semayang lain. Ya Allah. Hati siap tu bila dia tak niat. Payah-payah ni aku basuh macam dah ni. Buat susah. Jangan jadi susah. Islam tak suruh betul-betul. Sebab benda tu tak berhajat pada ni. Niat. Hati ni manusia jenis selalu macam dia payah juga. Kan? Mengaji tak mahu nak mengaji. Tiba-tiba jadi nak amal cara betul tapi tak mahu mengaji, tak mahu belajar yang rugi ya. Baik, dah sambung lagi. Kecuali kalau bermaksud hendak mendapatkan ganjaran. Sebenarnya bersifat menghilangkan contoh. Contoh kalau jalan-jalan tengok apa aku payung selera ada batu. Kacau selera ada batu. Kan? Yang tu hanya syarat tak buat. Bukan, tak ada jalan dalil yang terang-terang kata lah. Cumanya kita bilang kalau orang masuk ke lepas si berjalan pijak luka tu pun kasut. No, nanya mereka, tak apalah. Aku nak buang ni supaya mereka boleh masuk mengaji. Kerana Allah selamat aku. Lintas dalam hati.
buang benda yang kata imatatul adha, membuang benda penyakit di tengah jalan. Tu ada dia tutup syarak tu. Tapi nak contoh pagi dia bercampur antara adat dengan syarak. Baik. Sebab kita ada tujuan kita. Okay. Maka dikala itu diperlukan niat atau qasad melakukannya semata-mata hendak menampingkan diri kepada Allah dan tidak kerana sebab-sebab yang lain. Maksudnya perkara yang kita sebut tadi, meninggalkan benda yang haram, mengembalikan, menghilangkan, bagi hadiah semua, kalaulah kita mendak hadiah siapa boleh bagi kan? Orang bukan Islam boleh bagi hadiah haram. Orang Islam boleh cuci kau. Betul kan? Tapi bezanya kita, bila kita bagi, aku bagi hadiah ke anak aku supaya dia rajin sembahyang. Nah, semakin dekat dia dengan Allah. Macam tu contohnya, dapat kita ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan kerana lain. Ni ada juga orang dia bagi hadiah. Bagi apa? Bagi syok kat aku. Bagi syok kat aku tak faham. Baik. Pengertian niat dan maksudnya. Niat menurut bahasa ialah qasad, iaitu tujuan hati, dan iradah kehendak hati. Maknanya kita lintas hati kita nak buat. Maksudnya macam tu. Maka dengan tujuan hati dan kehendaknya sendiri, terjadilah satu amal dan pekerjaan. Maksudnya kita kalau dah terlintas nak buat satu, lepas tu kita buat jadi satu kerja. Tu yang dikatakan ni niat. Okey, sama ke belakang. Ni kita baca relax supaya santai-santai ya. Ulama fiqh mengartikan niat sebagai qasad mengerjakan sesuatu bersamaan dengan melakukannya dan tempatnya di hati. Jadi kita ambil pandangan ni. Apa dia kata? Ulama fiqh mengartikan, mentakrifkan, bila kita niat itu qasad mengerjakan sesuatu. Macam saya baca tadi, qasdu syai', bertujuan nak buat sesuatu. Sambung lagi, muqtarinan bi fi'lihi, disertai dengan perbuatannya sekali. Lintas nak buat dah buat. Jadi seandainya kita dah qasad nak buat, tiba-tiba tak jadi nak buat apa yang kita lintas dalam hati, maka apakah benda itu dikira niat? Dia pakai niat nampak ke? Kalau dalam kitab fiqh disebut, yang kita sebut fa in ta'akhkhara, kalau lewat perbuatan dengan niat tak serentak, fa huwa azmun, dia menjadi cita-cita sahaja. Ni kita ni niat dah ni, elok nak buat tak jadi. Contoh lepas sembahyang Isyak nak buat ba'dah Isyak, ni cerita perkara Ramadan lah. Elok mangkit dapat balik Isyak tu, kita sehati main, ada lah tu nak main, cuma tak buat lagi kan. Kita baru kerja awal nak buat. Elok dia betul. Aku segan nak bayang dah. Aku segan nak bayang dah tadi. Qasadnya ada, tapi berserta dengan perbuatan tak ada perbuatan, tak ada buat, maka itu dipanggil azam. Okey. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Sebab itulah kalau orang dulu ngaji-ngaji Allah ni sama, Allah akan ambil kira juga. Kan? Kita sebut Allah sebut Allah tu dalam hati tu sahaja aku bayar. Tak. Cuma tak boleh nak ukur. Hak mana berapa sen yang melapat. Yang mana dulu tak boleh, tak boleh nak ukur. Hak tu kena serentak kan. Jadi sama juga dengan mandi. Cedok Allah tu depan niat, buat cedok lain. Atas niat saja tak cedok, tak boleh juga. Dia kena serentak. Baik, tampaknya di dalam hati. Menurut istilah syarak, niat adalah tergerak hati. Ayat dia tu. Tadi kita kata lintasan
Nanti ini tergerak hati ke arah satu pekerjaan untuk mencari keredaan Allah. Hebatnya kitab ni dia tulis nampak. Ayat dia guna tu. Ya, tergerak hati ke arah satu pekerjaan untuk mencari keredaan Allah dan menyatakan perasaan tunduk dan patuh kepada perintahnya. Maknanya orang ni kalau dia nampak ibadah hukum syarak, dalam niat tu bila sampai contoh kan sembahyang kita ni wajib bila masuk waktu. Orang yang beriman bila sampai masuk waktu automatik tergerak hati dia nak sembahyang cepat kalau tak ada orang lain. Okey, itu tergerak hati tu. Jadi dia akan bawa tergerak hati tu, orang kata gerakkan hati tu sampailah dia boleh melaksanakan dengan perbuatan. Okey, nampak tu. Dan sampai bila dia melakukan perbuatan tu pula, dia bukan buat dalam penuh angkuh dan sombong, tapi dia buat dengan penuh khusyuk dan tawaduk dalam melaksanakan perintah Allah sebagai hamba Allah. Bila kita angkat Allahu Akbar, masa tu qasad kita, ta'arad ta'yin kita dengan segala perbuatan kita buat, jangan lupa tegak yang berada dalam hati kita. Ya Allah. Tapi bukan suruh niat ni, cuma ni dari segi falsafah hanya sahaja. Bila kita dah Allah Akbar, selepas kita niat lintasan hati kerana Allah dengan penuh khusyuk dan tawaduk. Ya Allah, aku ni hamba-Mu ya Allah. Aku hanya layak taat kepadamu ya Allah. Aku hanya tunduk kepadamu ya Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan-Mu ya Allah. Kita akan rasa tenang, kita akan rasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala bila kita lintas itu. Allahu Akbar. Ya Allah, Tuhanku, aku minta kebesar kaya. Tak mau. Kan? Ya Allah, Tuhanku, aku ni orang alim sangat, tak ada orang paling alim kat kampung ni. Tak mau no. Ceritanya abang bagi bila kita angkat tangan Allah untuk melakukan perintah syarak, melakukan dengan perintah syarak, pertamanya ikhlas lillahi ta'ala dan keadaan perasaan khusyuk dan tawaduk, berada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana selayaknya kita sebagai seorang hamba. Jangan kita anggap kita ni tuan, walau kita berada di tahap mana sekalipun. Jadilah kita letak dan kita serendah-rendah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, dah masuk sikit lagi. Bunyi dah SMS. Saya betul-betul lagi orang telefon. Baik. Jadi ceritanya apa lagi? Inilah yang dikatakan ikhlas atau kejujuran dalam melaksanakan sesuatu amal. Bila kita buat tu dengan kehendak hati kita yang rela dan kita tunduk dan patuh perintah Allah, kita buat tidak ada lain selain pada Allah, maka itulah yang dikatakan ikhlas dan kejujuran. Sebab cerita nak baca niat ni tak boleh baca orang lain, kita ya. Kita sendiri boleh dalam tak sampai. Allah Ta'ala dah cakap ni, tengok kita baca. Dia ni nak ikut mana? Baik. Maksud niat menurut pendapat ulama ialah untuk menyatakan perbezaan antara amal ibadat dengan pekerjaan adat atau antara jenisnya. Ibadat itu sendiri sebagai contoh. Maksudnya gini, bila kita cerita tentang niat ni, maka ulama telah bincang peranan niat ni adalah untuk bezakan di antara perbuatan amal ibadat dengan amalan adat. Adat dengan ibadat ada satu benda yang berbeza. Okey, pertamanya sebagai contoh, duduk dalam masjid kerana beriktikaf dan berehat adalah sama. Sama dari segi perbuatan. Okey, masuk dalam masjid kan, tambah Ramadan ni kan, pergi cari tiang, sadar mata pejam, mula-mula baca Quran ni, tu ibadat kan. Dah habis ngaji Quran, Sanak tengok sampai waktu asar. Terlena lamanya, jaga-jaga, makin kita pendek wudu, kita sembahyang. Tempoh lama kita tu tidak ada rehat. Kan tak? Ya. Pasal apa jadi ada rehat? Sebab kita tak niat iktikaf.
Kalau kita niat etika, boleh tak? Kalau 2 jam bertidur, 2 jam lah pahala masuk free. Tu dia. Pahala masuk free. Banyak mana tak tahu nak tanya lah. Yang penting kita hidup ni tu dia. Allah Ta'ala bagi free pahala. Pahala masuk. Bajikan nak masuk. Dan dalam masa yang lama, kita etika tu niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Automatik kita dapat insya-Allah. Baik. Mandi kerana sesuatu kewajiban syarak dan kerana kebiasaan adalah sama jua keadaannya. Macam saya bilang tadi mandi kerana nak angkat hadap besar, mandi kerana kita nak sembahyang Jumaat. Okey, perbuatannya sama tapi apa bezanya adalah niat. Ayat sama sampai keadaan. Sabun tu jugalah kita pakai, bila yang tu jugalah kita mandi. Kolah tu jugalah kita jaduk. Dan semuanya datang bezanya daripada niat. Baik. Yang kedua, sembahyang, puasa dan sedekah yang wajib sama ada keadaannya dengan sembahyang, puasa dan sedekah yang sunat. Tu dia. Tengok ayat yang kita ada kata apa? Sembahyang, puasa, sedekah yang wajib sama keadaannya dengan sedekah yang sunat. Semuanya dinamakan ibadat. Tetapi yang dapat membezakan antara jenis dan martabatnya ialah niat atau qasad yang melakukannya. Macam mana kita nak bagi beza ibadat sunat dengan ibadat wajib? Niat. Contoh, ada tak orang sembahyang sunat 4 rakaat? Ada tak orang sembahyang sunat 4 rakaat? Sembahyang sunat apa 4 rakaat? Sembahyang tasbih siang 4 rakaat kan? Tapi kita nak solat sunat tasbih. Ada 5 sunat tasbih arba'a raka'at lillahi ta'ala. Sembahyang siang juga. Sembahyang pula masuk waktu zuhur. Lepas sembahyang zuhur, dia sembahyang. Antara sembahyang zuhur 4 rakaat. Jumlah rakaat sama, perbuatan sama. Kenapa? Ada beza sikit-sikit lah. Kita cerita bagi membezakan sunat dengan wajib itu adalah kan kita baca usalli fardha, usalli sunnata. Nampak? Jadi hak tu yang bagi beza dia. Tapi kalau tak niat, Allahu Akbar, ni bayang. Nak sembahyang sunat mutlak lah. Saja aku sembahyang kerana Allah Ta'ala, sembahyang sunat mutlak. Okey, baik. Sambung lagi. Sementara itu ada pula perbuatan yang di luar lingkaran ibadat. Bermakna yang kita dah buat ni ada dalil syarak, ada hujah syarak. Ada tak perbuatan amalan yang tak ada hujah syarak? Ada tak? Bukan amal ibadat. Perbuatan yang tak ada hujah syarak ada kan? Okey, iaitu perbuatan yang menjadi tabiat hidup manusia, iaitu seperti makan. Okey, makan kan tabiat hidup manusia. Makan itulah adat manusia. Bila dapat dia makan, bila dapat dia makan. Minum pun sama juga dan sebagainya. Sekalipun demikian, perbuatan itu dianggap satu kebaikan pula yang mungkin diberikan pahala kalau dia qasadkan, diniatkan melakukannya untuk memelihara keselamatan badan supaya dapat meneruskan bakti kepada Ilahi sepanjang hayat. Nampak tak? Makan perkara adat biasa. Okey, itu satu. Siapa yang makan, sebelum makan niat saja aku makan ya Allah kerana untuk memudahkan aku beribadat kepada cari tenaga untuk ibadat kepada mulia Allah, dapatlah faham. Orang ni makan juga. Bila kita makan kerana ibadat, tak jadi 3 pinggan. Buka puasa tak jadi 3 hari lahir. Pasal apa? Pasal bila kita ingat nak ibadat, kebanyakan orang yang makan terlalu kenyang, dia akan jadi berat. Walaupun berat saya tak sampai 50 kilo, tapi kalau saya makan banyak tak lah nanti. Termeret. Yang paling berat bukan perut, yang paling berat adalah kelopak mata. Kena-kena Alhamdulillah punya start tak apalah. Duk tunggu rehat. Bawa ke depan Isya 45. Tunggu punya tunggu tetap
dah berat tetap loh ya. Yang kau orang ada kawan dia tengok, dia ni sembahyang ke tak ni? Gerak. Rupanya dengan gerak masuk tu isyarat. Aku ingat sembahyang dah. Aku ingat tak sembahyang lagi. Itu kek berat. Ada juga sembahyang bagi siap dah. Sambil dia tunggu tak tunggu isyak. Tunggu dah lagi. Ya. Datang masuk dalam mimpi masjid. Tok sembahyang, tok imam main dah pula pukul 9.8 aku lari balik. Aku punya aku mimpi.